Baik, Assalamualaikum. Saya Nurul Hamizah daripada Jururamcaya Bertanjung Malim. Okey, untuk hari ini saya nak share sedikit tentang tips untuk persediaan umrah dan juga haji kali pertama bagi jemaah wanita. Okey, yang ini khusus untuk jemaah wanita yang belum pernah pergi umrah ataupun haji, ataupun tak kisahlah kalau yang dah pernah pergi pun boleh juga ambil tips ni untuk persediaan akan datang. Okey, sebenarnya banyak je tips tapi ini sedikit saya nak kongsikan 7 tips persediaan untuk umrah dan juga haji. Tak kisahlah, dua-dua pun lebih kurang je. So yang ni khusus untuk jemaah wanita. Okey. Okey, benda pertama iaitu tips yang pertama adalah semasa tawaf. Okey, semasa tawaf ni khusus bagi yang wanita, kita boleh pakai stokin yang jenis anti licin, di mana yang bukan jenis licin lah, dan khas untuk tawaf. Okay, sebab bila kita tawaf kan lantai dekat tempat tawaf tu adalah jenis mozaik ataupun yang jenis licin. So better kita tak nak pakai yang stokin jenis licin tu lah, kalau lebih biar yang jenis cotton supaya kita tak sakit kaki ataupun kita tergelincir waktu kita tengah tawaf. Jadi stokin jenis tebal tu elak kita daripada sakit kaki lah ataupun tergelincir. Okey, kemudian disarankan agar pakai kasut khas untuk tawaf. Okey, bila untuk tawaf ni dia ada kasut yang khas yang adalah orang jual di sana yang boleh pakai sewaktu tawaf. Dia memang kasut yang bersih dan juga khas untuk masjid lah. Boleh pakai kasut yang yang khas untuk tawaf. So bila pakai kasut ni kita boleh berjalan dengan tak sakit kaki lah, ataupun sakit kaki slow ke sikit je macam tu lah. Okey. Kemudian waktu kita nak masuk pusingan tawaf tu, kita masuk secara perlahan-lahan lah supaya kita tak langgar dengan orang-orang lain, sebab kawasan tawaf tu kan penuh dengan jemaah. Jadi kalau kita tak nak kena tolak-tolak dengan orang, jadi kita masuk secara perlahan dan jangan yang benda penting jangan melawan arus lah, sebab kita masuk perlahan dan pusing mengikut arus yang betul. Okey. Poin seterusnya, okey, bagi wanita yang uzur ataupun yang tak mampu untuk tawaf di tempat yang orang ramai, kita boleh pergi ke tingkat 1 dan minta pertolongan orang kat sana untuk tolak tak, maafkan saya, pergi ke tingkat 1 untuk lebih kita buat tawaf secara tak sesak lah dekat situ. Dekat situ orang kurang dan kawasan dia juga luas untuk buat tawaf dengan lebih selesa. Okey, seterusnya yang ini untuk orang uzur ataupun yang kurang sihat.
boleh minta upah pekerja dekat Masjidil Haram tu untuk tolak menggunakan kerusi roda ataupun naik motor ATV khas yang disediakan dekat situ untuk waktu nak tolak tawaf tu lah. Di tingkat paling atas pun dekat sana kawasan dia tak sesak dan tak ramai orang. Jadi boleh buat dengan secara selesa lah untuk jemaah wanita. Kalau lelaki ni biasa kita tak, lelaki kan tak kisah sangat pasal sekeliling. Terutamanya perempuan lah sebab yang tu yang ni yang kita khas untuk wanita. Okey, yang kedua pula semasa sa'i. Okey, waktu sa'i ni sama juga kita pakai kasut yang macam kita tawaf tadi, pakai kasut yang bersih dan juga selesa untuk mengelakkan kaki kita melecet lah. Sebab sa'i pun kita lama juga berjalan, jadi sesuai pakai kasut yang sama macam tawaf tadi. Kemudian sama juga untuk yang uzur, kita minta orang tolong ataupun pekerja yang kat sana bawa pergi naik tingkat atas sekali untuk buat sa'i. Okey, seterusnya poin yang ketiga, pemakaian. Okey, bagi wanita, pemakaian biasa kan kita pakai jubah ataupun selalunya kita pakai telekung je lah kan. Jadi untuk baju, jubah tidak perlu bawa banyak sangat lah, cukup untuk 2-3 helai. Tapi ikut pada jemaah sendirilah, ikut keselesaan jemaah kalau nak bawa berapa banyak untuk tukar dekat sana. Kemudian sebab dekat sana kita boleh je cuti sendiri menggunakan sabun hotel lah, cara mudah, senang untuk jemaah. Yang tu pun jangan tak bawa banyak baju ni pun salah satu cara untuk meringankan beg kita nanti. Okey. Kemudian baju apa jua jenis fashion dekat Malaysia ni kita boleh pakai, tapi benda utamanya adalah syarat dia kena menutup aurat. Kemudian stoking wajiblah kita pakai dekat sana. Kalau boleh stoking tu kalau dah rasa macam dah bau-bau tu elok bawa banyak-banyak lah stoking sebab stoking wajib. Kalau baju tu okey lagi. Kemudian telekung. Telekung sebab kita pakai stoking, so kain tu 50-50 lah ikut pada jemaah sama ada nak pakai ataupun tidak. Sebab kita selalu pakai stoking dan juga jubah, yang tu pun dah cukup syarat menutup aurat dekat sana. So telekung tu better bawa yang telekung sahajalah, kain tu tak bawa pun tak apa. Kemudian tudung. Tudung biasa ni jarang kita gunakan bila kita dekat umrah ataupun haji. Tapi sekiranya ada buat lawatan ke luar macam ke Taif, bolehlah bawa tudung. Kalau tak nak pakai telekung sebab panas kan, jadi kita boleh pakai tudung. Tapi still menutup aurat lah ikut syarat dan juga syarat yang telah ditetapkan. Dan juga menjaga aurat lah. Okey, itu tu pemakaian. Okey, kemudian beg kasut. Okey, yang ni pun penting sebenarnya. Rak kasut dekat sana banyak. Jadi risiko untuk kita lupa mana kita simpan kasut kita. Sebab kat sana kan ramai sangat jemaah yang datang dan simpan kasut-kasut. Jadi better bawa beg kasut sendiri punya dan simpan kasut kita dalam tu supaya tak hilang kalau kita simpan dekat rak yang dekat yang disediakan di sana lah. Kemudian kalau boleh beg kasut tu kita bawa je pergi mana-mana, jangan tinggalkan. Better bawa ke mana sahaja kita pergi, kita berada bawa sebab kita akan pakai dia semula kan. Dan kita juga boleh letak botol spray untuk wuduk sekali dalam beg kasut tu lah. So tak perlulah kita nak bagi wanita yang uzur ataupun tak uzur mana pun, kita kalau bawa botol spray tu
senang untuk kita ambil wuduk kalau kita dah batal wuduk. Kalau tandas tu jauh kan, so boleh guna dengan cara mudah lah, hanya simpan botol spray. Okey, seterusnya pemakanan. Makanan boleh bawa apa yang berpatutan sahajalah sebab kat sana tak boleh bawa beg kita kan tak boleh nak bawa berat. So kita tak boleh nak sumbat semua makanan yang kita nak makan dekat sana. Sepanjang seminggu tu takkan kita nak bawa semua benda apa yang kita makan kan. Sebab kat sana pun kita boleh beli, kat sana pun ada jual makanan walaupun tak sama dengan tempatan kita, mungkin ada sedikit yang boleh kita makan dekat situ. Okey, kemudian isu tandas. Macam saya cakap tadi, isu tandas ni tandas memang jauh daripada tempat solat. Jadi kalau kita dah pergi tandas dan kemungkinan kita tak dapat balik nak duduk dekat tempat yang sama yang sebelum kita pergi tandas tadi itulah. Okey. Yalah sebab ramai orang yang guna tempat tu. Jadi kita boleh nak expect yang kita boleh duduk balik kat tempat yang sama. So bila bagi jemaah yang tak kisah tempat duduk tu, tak kisahlah siapa pun datang duduk, bolehlah solat dekat bahagian bangunan masjid yang baru, iaitu bahagian extension Masjidil Haram yang ditambah berhadapan dengan Hotel Intercontinental. Okey, kat tempat situ dia lebih dekat dengan tandas dan juga tempat tu kurang penuh lah, jadi tak ramai jemaah kat situ. Jadi bagi jemaah yang tak kisah tempat duduk tu, boleh solat dekat tempat yang tempat yang saya cakap tadi tu lah. Dekat dengan tandas pun dekat. Bila kita nak pergi tandas ke dah batal wuduk, so boleh kita pergi dekat ambil air wuduk. Okey, itu isu tandas. Okey, seterusnya poin yang ketiga. Okey, salah satu tips lah yang dikongsi daripada ustaz, ketika ambil wuduk tu kita berdoa lah sesiap supaya wuduk kita tu tak batal dan tahan sepanjang kita nak beribadah lah kat sana kan. Kalau boleh doa dan juga niat betul-betul dari hati, wuduk tu tak batal, tak mudah batal. InsyaAllah haraplah makbul doa di tempat yang penuh barakah. Okey. Tapi susahlah bagi orang yang ada uzur, yang ada kencing manis tu kan. Memang banyaklah kita kena pergi tandas. So tips yang saya bagi tadi botol spray. Jadi untuk mudahkan kita nak ambil balik wuduk, gunakan botol spray yang saya cakap tadi tu, simpan di dalam beg kasut. So boleh bawa pergi mana-mana sahaja. So tak payahlah nak ulang-alik tandas setiap kali. Setiap kali batal wuduk tu. Okay. Okay, yang tu isu tandas. Okay, dan juga makanan dari saya cakap. Makanan tu tak boleh nak angkut semua. Bawa lah apa yang patut bawa dan tak memberatkan beg kita. Okay, last point iaitu barang-barang lain. Okay, yang poin ketujuh ni. Okay, disebabkan tempat situ kan sangat panas, tak macam Malaysia. Okay, boleh bawa lah krim pelembab untuk sapu dekat muka, kat tangan, kat kaki sebelum kita nak pergi tawaf. Ataupun sebelum kita keluar daripada hotel, kita pakailah pelembab-pelembab tu dekat tempat-tempat yang sepatutnya. So muka kita pun takkan kering, tangan pun tak rasa macam kasar-kasar ke macam tu kan. Okay, kemudian krim pelembab bibir. So yang untuk bibir kan ada krim asing, jadi boleh pakailah, bawa lah krim pelembab bibir. Kemudian bagi yang ini cermin mata hitam sebab sana kan terik matahari, seperti semua orang tahu. Jadi sampai ada silau ke tahan cahaya matahari, boleh pakai cermin mata hitam. Boleh cover lah daripada cahaya matahari. Okey,
last point, yakni family yang berhajat yang nak video call dengan keluarga yang dekat Mekah, daripada Mekah ke Malaysia, okay, boleh install aplikasi IMO. Sebab kalau pakai WhatsApp ni dia tak kena sangat video dia, susah lah line dia kan sebab jauh sangat. Kalau pakai IMO ni, insyaAllah boleh kita nak video call dengan secara okey lah daripada Mekah ke Malaysia. Okay, so ini beberapa tips, yang saya boleh kongsikan khas untuk wanita yang tak pernah pergi umrah ataupun haji. Bolehlah ikut tips-tips ni, insyaAllah membantu jemaah yang nak pergi umrah nanti. Itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.